A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Salam kemerdekaan. InsyaAllah bersama dengan Ustaz hari ini, kita akan meneruskan pada pelajaran pendidikan Islam tahun 4. Dan sebelum itu, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum kita memulakan pelajaran kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah murid-murid, insyaAllah kita akan meneruskan pelajaran kita pada hari ini pada bidang ibadat. Unit yang ketiga, tajuk bulan penyucian jiwa. Dan insyaAllah pada kali ini adalah bahagian yang kedua. Baik, yang pertama mari sama-sama kita sentuh tentang tajuk yang pertama adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah pengsan dan mabuk sepanjang hari, gila walaupun sekejap. Seseorang yang apabila dia tidak sedarkan diri ataupun dia mabuk sepanjang hari, sebagaimana yang kita lihat dalam gambar ini, kalau seorang itu mabuk atau pengsan sebegini ataupun dia menjadi gila, maka batallah puasa orang tersebut. Yang kedua adalah haid, nifas dan wiladah. Okey. Darah haid, nifas dan wiladah ini keluar bagi kaum wanita. Okey, lelaki tak ada. Okey. Jadi kalau seorang perempuan yang telah datang haid ataupun terkena darah nifas ataupun wiladah, maka terbatallah puasa dia pada hari tersebut. Yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Okey. Yang ni tak kisahlah lelaki ataupun perempuan. Kalau dia muntah secara sengaja, asalnya dia tak ada rasa apa-apa pun, cuma bila dia rasa macam lapar sangat, dia nak buka puasa, dia jolok-jolok tekak dia muntah dengan sengaja, maka itu akan membatalkan puasa seseorang tersebut. Keempat adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang ni berlaku pada kaum lelaki. Sekiranya seorang lelaki yang dah akil baligh, sengaja dia mengeluarkan air mani dengan sengaja, maka terbatallah puasa dia. Kelima ialah memasukkan sesuatu melalui rongga yang terbuka, sama ada makanan, minuman dan sebagainya. Murid-murid, rongga yang terbuka ni contohnya adalah mulut kita, telinga, dubur, kubul dan sebagainya. Maka sekiranya kita memasukkan sesuatu, tak kisahlah makanan ke, minuman ke, sebagainya, maka dia akan membatalkan puasa kita. Dah jelas-jelas kalau makan ni memasukkan makanan ke dalam mulut ataupun minum ini memasukkan air ke dalam mulut, maka batallah puasa seseorang tersebut. Seterusnya yang keenam adalah berjima' pada siang hari, ataupun kita sebut berjima' ini maksud dia bersetubuh. Yang ini berlaku untuk mereka ataupun pasangan yang dah berkahwin. Sekiranya dia bersetubuh pada waktu siang, maka batal puasa dia dan mungkin dia akan dikenakan kafarah ataupun denda lah. Seterusnya murid-murid, murtad. Murtad ni maksudnya seseorang tu Islam asalnya, dan dia berpuasa, tetapi disebabkan dia keluar daripada agama Islam dengan sengaja, maka batal puasa dia.
Jadi murid-murid, secara rumusan, marilah sama-sama kita berlaku jujur pada diri sendiri. Sekiranya kita berpuasa, maka kita kena lakukan puasa dengan sungguh-sungguh, sebab dia merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Sekiranya kamu telah melakukan salah satu daripada perkara yang membatalkan puasa, maka janganlah kamu teruskan puasa kerana puasa tersebut telah pun batal. Jujur pada diri sendiri. Ingat, kalau kamu tipu Allah Subhanahu Wa Taala, seksa dan azab dia lebih berat, okey, di dunia dan juga di akhirat. Baik, seterusnya adalah kepentingan berpuasa Ramadan. Kita nak tengok apa pentingnya puasa Ramadan ini. Kita akan lihat daripada 3 aspek. Yang pertama adalah daripada aspek rohani ataupun sudut rohani. Yang kedua, kepentingan daripada sudut jasmani. Dan yang ketiga adalah kepentingan daripada sudut masyarakat. Yang pertama adalah kepentingan berpuasa dari sudut rohani. Pertama, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentu kita sebagai hamba Allah, kita menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Okey, memastikan diri kita ini sentiasa dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara apa? Dengan melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan salah satu cara dia adalah dengan kita melakukan ibadat puasa. Kedua adalah melatih diri agar bersifat amanah, ikhlas dan sabar. Murid-murid, sesungguhnya dalam kita menjalani ibadat puasa itu, terdapat beberapa aspek yang dapat untuk kita jadikan sebagai satu training ataupun latihan kita. Apabila kita menjaga mata kita, kita menjaga perut kita, menjaga mulut kita daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, kita menahan diri kita, maka di situ kita dapat melatih diri kita untuk menjadi seorang Muslim yang lebih baik. Okey? Dan seterusnya, kita menjadi seorang yang amanah terhadap apa yang kita lakukan, ikhlas dalam setiap perbuatan yang kita lakukan, dan juga kita pasti menjadi orang yang bersabar. Okay? Melatih diri kita untuk lebih bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu bersama-sama dengan orang yang sabar. Yang kedua, murid-murid, adalah kepentingan berpuasa Ramadan daripada sudut jasmani. Pertama adalah menghindarkan penyakit yang berpunca daripada perut. Kebanyakan kita dalam umat manusia sekarang ini, kita makan tanpa melihat apa yang kita makan, sehingga menyebabkan datang bermacam-macam penyakit. Okay? Penyakit-penyakit yang mungkin kritikal ataupun tidak kritikal. Tetapi yang pasti, ia berpunca daripada pemakanan kita. Dan makanan itu duduknya di mana? Makanan itu duduknya di perut kita. Maka datanglah sakit perut dan sebagainya. Dan kalau lebih mudarat lagi, akan datang penyakit-penyakit yang lain yang lebih kritikal. Na'udzubillah. Baik, yang seterusnya adalah merehatkan organ dalaman badan. Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini, bukan sahaja kita dapat menghindarkan penyakit, tetapi setelah hilang perut kita ini, beroperasi selama 11 bulan, insya-Allah dalam 1 bulan ini dapatlah dia rehat sekejap, kurang beroperasi untuk mungkin refresh perut kita itu untuk menjadi lebih baik. Seterusnya, murid-murid, mari kita lihat apakah kepentingan berpuasa daripada sudut masyarakat. Yang pertama adalah mengikis sifat kedekut dan sombong. Apabila kita berpuasa, kita dapat merasai bagaimana susah dan perihnya orang yang menahan lapar dan dahaga. Dan dengan sifat ataupun perasaan itu, kita hilang perasaan rasa kedekut, sombong. Disebabkan apa? Sebab kita tahu betapa susahnya orang lain, dan pada bulan Ramadan inilah kita nak boleh untuk bersedekah, beramal jariah, melakukan ibadat-ibadat sunat yang lain dengan membantu saudara-saudara se-Islam kita
Dan dalam bulan Ramadan ini juga ada satu ibadat yang diwajibkan, iaitu ibadat zakat fitrah. Maka dengan zakat yang kita hulurkan, maka ia akan dapat membantu mereka-mereka yang dalam keadaan susah. Dan pada masa yang sama dapat mengikis sifat-sifat mazmumah ataupun sifat-sifat buruk dalam diri kita. Yang kedua adalah mendidik masyarakat agar tidak boros dan membazir. Kalau kita lihat, orang makan sangat banyak kadang-kadang dalam bulan Ramadan. Dia tengok bila dia lapar tu, dia nak itu, dia nak yang ni, dia nak itu, dia nak yang ni. Akhirnya makanan pun tidak dapat dihabiskan dan menyebabkan pembaziran berlaku. Sepatutnya bila kita berbuka puasa, ambillah dengan sekadarnya. Sebab malam tu kita nak lakukan ibadat lain pula. Kita nak solat tarawih, kita nak bermunajat, berzikir, membaca Al-Quran, bertadarus dan sebagainya. Okay? Maka kita kena ubah balik mindset itu. Sebab tak jadi kalau kita kata nak mendidik masyarakat agar tidak boros dan membazir ini, sedangkan kita membazirkan makanan, kita membazirkan duit kita, membeli banyak makanan dan menyebabkan berlaku pembaziran. Innal mubazirin kan ikhwanus syayatin. Sesungguhnya membazir itu adalah saudara siapa? Saudara syaitan. Baik, yang ketiga pula ialah menyemai perasaan kasih sayang sesama manusia. Macam Ustaz sebut tadi itulah. Apabila kita merasa bagaimana orang lain rasa lapar, kita rasa macam mana orang susah, kita akan rasa bertambah sayang kepada orang-orang fakir miskin dan sebagainya. Dengan itu, bolehlah kita memberikan sedikit bantuan kepada mereka. Baik, sebagai kesimpulannya murid-murid, puasa ialah amalan wajib. Dia adalah amalan wajib umat Islam yang memberikan banyak kebaikan. Daripada ibadat puasa itu, banyak kebaikan. Kita dah belajar tadi daripada 3 sudut tadi tu kan. Jadi banyak tak kebaikan dia tu kan. Melalui puasa, umat Islam dapat membentuk akhlak yang mulia. Okey, dapat membentuk akhlak yang mulia. Sesungguhnya dengan ibadat puasa, dia dapat menyempurnakan juga akhlak kita. Kalau kita nak berakhlak dengan akhlak Nabi SAW, kita nak mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan syafaat daripada Nabi SAW, maka nak tak nak kita perlu lakukan ibadat puasa ini dengan penuh tekun dan sabar, dengan mengharapkan keampunan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan puasa itu dapat menjadikan jambatan kepada kejayaan kita di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah murid-murid, kita telah pun selesai pada tajuk puasa kita pada kali ini. Dan insya-Allah Ustaz rasa setakat itu saja. Jadi kita akan berjumpa pada pelajaran yang akan datang. Salam kemerdekaan daripada Ustaz, dan semoga bulan kemerdekaan ini menjadikan kita lebih menghargai nikmat kebebasan yang diberikan kepada kita, agar kita menjadi orang yang dapat mengecap kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.